علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Dihormati pengurusi masjid dan imam, para asatidzah, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan pada kita nikmat panjangnya usia untuk kita terus berada di dalam bulan yang mulia untuk sama-sama kita melakukan ketaatan pada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah hampir 3 tahun tidak ada kuliah di belah pulau, lebih kurang lah belah-belah. Saya asal Jawi, 3 tahun tak biasa main belah sini, tak biasa rentah laut. Dia alhamdulillah hari ni pecah rekod, main pula kali yang pertama pada 2024. Lah dulu saya ingat lagi kuliah bulanan saya di Kuartus Polis Marine di Batu Uban. Kemudian bila mana dilantik jadi guru kafar, saya minta untuk undur diri, sebab balik kafar pukul 6.30, pukul 7 baru sampai di rumah. Dia tak dan nak mai ke belah sini lah kan. Jadi lepas pada tu tak biasa dah mai belah sini. Dia alhamdulillah pada hari ini dapat lagi bersama dengan tuan-tuan di negeri sendiri sebenarnya, tapi tak pernah mai. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada pada penghujung Ramadan, lagi lebih kurang dalam berbaki lagi 3-4 hari. Nabi SAW bersabda, al-a'malu bil khawatim. Nabi kata setiap amalan kita ni nak didasarkanlah dia ni elok ataupun tak. Kalau al-khawatim, haklah tu bagus, haklah tu elok, eloklah amalan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka puasa ni bermula daripada 1 hari bulan sampailah hujung bulan ini. Kita berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bil khawatim. Di penghujung ni lagilah kita buat bagi elok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan ini mulia kerana ada 3 benda. Kalaulah bukan 3 benda ni, Ramadan tidak akan menjadi mulia. Tetapi kerana adanya 3 benda ni, Allah Subhanahu wa taala mengangkat bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Yang pertama, pada bulan Ramadan adanya ibadah puasa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, dan dengan asbab puasa tu kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan adanya ibadah puasa, bulan Ramadan ini jadi mulia. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu-satunya umat di atas muka bumi ni yang disyariatkan berpuasa. Bahkan umat-umat sebelum ini mereka juga disyariatkan berpuasa, antaranya umat Nabi Nuh alaihi salam. Antaranya lagi tuan-tuan yang disyariatkan berpuasa adalah umat Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi kata, ahabbu siyami ila Allah siyami Daud. Puasa yang paling Allah Taala suka puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud ni tuan-tuan? Yasumu yauman wa yaftiru yauman. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Hari ni puasa, esok buka, lusa puasa, tulat buka, tungging puasa. Lepas tungging pada tuan-tuan? Saya pun tak tahu dah. Disebutkan di dalam kitab Fiqhul Hayah tuan-tuan, berapa lama umat Nabi Daud alaihi salam ni disyariatkan puasa. Maka mereka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama seumur hidup tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata ahabbus siyami ila Allah siyami Daud.
puasa yang paling Allah suka puasa Nabi Daud, pasal depa kena puasa seumur hidup. Lagu raya memang tak ada tuan-tuan. Kita baru puasa 15 hari kan? Radio jadi gila orang tuan-tuan, tak larat pasang lagu raya hari-hari lah, padahal baru puasa 15 hari. Bayangkan umat Nabi Daud, asqalu minna, yang puasa depa ni lebih berat daripada kita tuan-tuan. Dia puasa seumur hidup selang sehari. Antara umat terdahulu lagi yang berpuasa adalah Sayyidatuna Maryam, seperti mana yang direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, ketika mana Maryam anak kepada Nabi Harun alaihi salam melahirkan anaknya iaitu Nabi Isa alaihi salam dengan keadaan tidak mempunyai suami. Bila Maryam ni dia lahir anak tak ada suami, orang kampung tanya soalan kepada, wahai Maryam, ni anak siapa ni Maryam? Maka di sini tuan-tuan kita boleh tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ni ada yang kahwin boleh ada anak, ada yang kahwin boleh tidak ada anak, dan ada orang yang tak kahwin tapi ada anak. Tapi seorang sajalah tuan-tuan, iaitu Sayyidatuna Maryam. Jangan lepas ni kena tangkap dengan pejabat agama. Pejabat agama kata, ni anak siapa ni? Saya macam Maryam, tak ada siapa-siapa, tiba-tiba beranak. Tak boleh lah, pasal yang ni hanya terjadi kepada Sayyidatuna Maryam. Kita hanya ada dua kemungkinan. Ada orang yang kahwin dia boleh ada anak, dan ada orang kahwin dia boleh tak ada anak. Dan kedua-dua ini tuan-tuan adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak ada anak juga dia dapat rezeki. Kebiasaannya orang yang ada anak ni hidup dia kaya tuan-tuan. Dia boleh pakai kereta besar, dia boleh beli rumah besar. Dan orang yang ada rezeki anak biasanya hidup dia kaya kan? Walaupun dia ni duit banyak, daftar anak 4 orang pergi sekolah tuan-tuan, balik-balik terus dia jadi asnaf, duit tak ada terus. Tapi kedua-duanya rezeki. Walaupun ayah ni yang ada anak ramai ni tuan-tuan, dia duit tak ada, tapi dia direzekikan qurrata a'yun, penyejuk mata. Dan orang yang tidak ada anak, dia direzekikan dengan berbagai-bagai rezeki lagi. Rezeki kekayaan, rezeki masa. Dan tengok orang yang tak ada anak, dia nak berjalan mana pun boleh tuan-tuan. Saya, keluarga saya yang kahwin 2 orang. Saya dengan adik perempuan saya kat bawah saya lah. Saya ada 2 orang anak. Adik saya dia tak ada anak. Tuan-tuan doa lah mudah-mudahan adik saya ni ada anak kan? Tapi lah ni dia dah kahwin 3 tahun setengah, belum dikurniakan anak lagi. Tapi adik saya ni tuan-tuan, nak pi mana pun boleh, tiap-tiap bulan berjalan. Saya tuan-tuan, jalan Penang pun tak boleh. Elok nak keluar, anak pertama berak. Elok basuh yang pertama, anak kedua pula berak. Elok nak keluar dah habis semua selesai, pak pula berak. Lah tak keluar terus. Itu semuanya rezeki daripada Allah. Maka Maryam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan Nabi Isa anak kepada Maryam dalam keadaan tidak mempunyai suami. Maka macam mana dia nak menjawab tuduhan, nak menjawab persoalan daripada orang kampung, yang orang kampung kata, ya ukhta Harun, wahai anak Harun, maka na abuki mara'asau, pak kamu ni bukan orang jahat, wa ummuki baghiyah, dan mak kamu ni bukan seorang yang pelampau. Pasal apa hang boleh melahirkan anak zina ni Maryam? Sedangkan Maryam bukan berzina tuan-tuan. Maka apa yang Maryam boleh buat? Allah Ta'ala kata kepada Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina, makan dan minumlah. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, bila mana kamu melihat satu orang wahai Maryam, faquli, katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku telah bernazar pada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Maka macam mana puasa Sayyidatuna Maryam ni tuan-tuan? Puasanya adalah falan ukallimal yawma insiya, dia tak boleh bercakap dengan orang. Tuan-tuan nak tahu senang tak susah ke benda ni tuan-tuan? Try buat tengok hari ni. Jangan bercakap dengan orang. Sekali saya nak tanya soalan, tuan-tuan jangan cakap. Puasanya Sayyidatuna Maryam adalah puasa yang falan ukallimal yawma insiya, tak boleh cakap langsung tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Kita kalau tak boleh cakap mampuih lagu tu. Tapi puasa kita ni mudah. Tapi puasanya Sayyidatuna Maryam, puasa yang tidak boleh cakap.
Maka bila orang kampung tanya kat Maryam, wahai Maryam, ni anak siapa ni? Macam mana Maryam nak jawab? Allah Ta'ala kata fa asyarat ilaih, tunjukkan kepada anak tu, suruh dia jawab sendiri. Maka bila orang kampung tanya pada Maryam, Maryam hanya mampu tunjuk kepada Nabi Isa alaihi salam, suruh Nabi Isa jawab. Orang kampung kata kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, wahai Maryam, kami nak cakap macam mana dengan budak yang baru lahir ni? Maka ketika itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Isa berkata-kata walaupun baru lepas lahir. Nabi Isa kata, ana abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, yang diberikan kepada aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan banyak lagi umat-umat terdahulu yang berpuasa, antaranya orang Nasrani, antaranya orang Yahudi. Kesemuanya mereka ni berpuasa. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Nasrani ataupun orang Kristian, mereka ini telah merubah puasa mereka. Puasa yang disyariatkan oleh Allah kepada orang Kristian ataupun kepada orang Nasrani pada tahun 1996, satu tokoh Kristian nama dia Paus, dia kata puasa yang disyariatkan kepada orang Kristian sudah tidak relevan lagi untuk diguna pakai pada zaman moden ini. Maka Paus ni dia bincang dengan beberapa tokoh-tokoh Kristian, yang mana mereka menyatakan bahawa puasa orang Kristian ni akan mengikut kepada keadaan setempat. Jadi orang Penang puasa lagu lain, orang Kedah puasa lagu lain, orang Amerika puasa lagu lain. Setiap tempat puasa lain-lain. Dan mereka membahagikan puasa ni kepada 5. Ada punya puasa Moses, puasa Zeus, puasa Jesus, puasa normal, puasa sebahagian. Saya pun tak ingatlah semua ni tuan-tuan. Hak semua tu pun dia ada pecah-pecah lagi tu. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa mereka hak paling hebat adalah puasa Moses kalau tak salah saya, iaitu puasa selama 40 hari 40 malam tak buka. Tapi saya yakin memang tak ada orang Kristian yang buat. Kalau buat semua mampu hawai tuan-tuan. 40 hari tak makan, tak buka. Mereka ambil puasa yang bawah tu, puasa normal dan juga puasa sebahagian. Ni tuan-tuan boleh tengok di dalam artikel yang ditulis oleh orang Kristian sendiri. Mereka berpuasa dengan tidak makan seumpama kita, tetapi mereka dibenarkan minum. Oh, senang. Senang Tengah hari bancuh lah lengkong ke, petang pun cendol pula kan. Puasa 2-3 bulan pun tak ada masalah. Dan mereka hanya diberi pilihan untuk berpuasa selama 1 ataupun ke 3 jam sahaja. Jadi budak kafir puasa lebih lama daripada orang Kristian. Budak kafir kan, yang tuan-tuan hantar anak pergi kafir, mereka ni kalau darjah 1 dengan darjah 2, mak ayah dah latih dah puasa. Tapi mereka hanya puasa separuh hari. Sekolah pagi mereka tak makan, mai ke kafir mereka bawa makanan makan. Kita bagilah mereka makan. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan yang nak hantar anak, hantar cucu pergi kafir, tuan-tuan jangan kata kesian cucu saya ni tak larat ustaz puasa-puasa. Mohong. Bagi dia makan tuan-tuan. Bagi dia minum. Kita benarkan dia bawa minuman, kita benarkan dia bawa makanan. Jangan bawa nasi kandang tuan-tuan. Pasal hak mengajak dia pun ustaz juga, takut nasi kandang tu hilang separuh. Tapi kita bagi depa minum, bagi depa makan. Depa puasa 5-6 jam, lebih lama daripada puasanya Kristian. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara umat-umat terdahulu yang berpuasa. Jadi dengan adanya ibadah puasa, Ramadan jadi mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, mulianya Ramadan kerana adanya al-qiyam, iaitu sembahyang tarawih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sembahyang tarawih hanya disyariatkan di dalam bulan puasa, dan pensyariatannya hanyalah bermula daripada selepas Isyak sampai subuh. Sini buat berapa rakaat? 20. Sini 20. 20. Sembahyang tarawih ni tuan-tuan, dalam mazhab Imam Syafi'i, wa aqalluha paling sikit 2, wa sunnatuha sunnahnya 8, wa akmaluha paling hebat paling sempurna 20. Ni tuan-tuan ambil hak yang paling hebat paling sempurna kan, 20 rakaat.
Dulu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau orang pertama yang menghimpunkan sembahyang tarawih ni secara berjemaah. Kan kalau tuan-tuan buka di dalam kitab, antaranya kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquh fi Amri Din karangan Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala, sembahyang tarawih dia duduk dalam sembahyang sunat berseorangan. Secara asalnya begitu. Tapi mai zaman Sayyidina Umar himpun semua orang sembahyang di belakang satu imam. Yang dilantik imam pertama adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imam yang pertama. Itu imam kita imam tarawih juga. Imam tarawih juga. Kalau lagu gaya dia imam tarawih taklah mengantuk sangat tuan, derah elok. Ubay bin Ka'ab ni dia jadi imam tarawih pertama yang sembahyang berjemaah dengan 20 rakaat, 20 rakaat. Pada satu ketika Sayyidina Ubay kena komplain. Biasa kena komplain dengan jemaah tak? Biasa? Biasa? Dia segan-segan nak abang. Kau kena komplain pasal baca panjang sangat. Betul. Tengok, dia kena komplain. Saya dah agak dah tuan. Bukan dekat tu imam saja kena. Ubay bin Ka'ab pun kena komplain sebab baca panjang. Dia pun kena komplain. Jadi bila jemaah komplain kita sebab kita baca panjang, jangan koyak. Pasal memang boleh. Kan? Memang boleh jemaah komplain bagi tu imam yang baca panjang sangat. Baca apa banyak tu? Semuka. Setengah muka. Setengah muka satu rakaat kena komplain. Nama pun Masjid Al-Qahar kan, kuat lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ubay bin Ka'ab pun kena komplain juga. Ubay bin Ka'ab dia sembahyang, dia baca panjang. Memang para sahabat Nabi memang baca panjang. Kalau tuan-tuan baca dalam surah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal ketika mana dia imam Isyak, dia kena komplain dengan jemaah. Pasal apa? Sebab rakaat pertama dia baca surah Baqarah penuh, rakaat yang kedua dia baca surah Ali Imran penuh. Try buat tengok. Tapi jangan buat time ustaz main. Buat time ustaz tak main. Rakaat yang pertama suratul Baqarah kamilah penuh. Rakaat yang kedua Ali Imran penuh. Akhirnya diadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat? Nabi kata kepada Muaz, Muaz jadi imam. Hak komplain tuan-tuan, jemaah yang mai ramai-ramai tu, yang komplain seorang saja tuan-tuan. Seorang yang komplain. Mana kata sahabat yang lain semua setuju. Hak yang baca Baqarah penuh, yang baca Ali Imran penuh, semua setuju. Kalau buatlah ni bukan setakat seorang je komplain, satu negeri komplain. Tapi zaman sahabat tu tuan-tuan, semua setuju. Baqarah penuh, Ali Imran penuh, seorang je komplain. Nabi kata apa kepada Muaz? Nabi kata, "Afattanun ya Muaz? Adakah kamu nak buat fitnah wahai Muaz? Iqra, bacalah surah wasyamsi wa duhaha, bacalah surah wal laili idza yaghsha," dalam sembahyang Isyak. Jadi Ubay bin Ka'ab pun begitu juga. Ketika mana dia mengimami sembahyang tarawih secara jamaatan, dia juga kena komplain. Akhirnya dia bincang dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pendekkan bacaan, pendekkan sampailah paling pendek satu malam hanya dibaca satu juzuk sahaja. Tuan-tuan perasan tak dulu di Pulau Pinang, zaman saya kecil dulu ni, banyak masjid yang buat satu malam satu juzuk, kalau tuan-tuan perasan. Tapi lah ni dah tak ada lah, pasal semua kena komplain. Tapi dulu memang banyak kan? Antaranya di kampung saya, di kampung Cangkat, di Jawi kan, satu malam satu juzuk. Dan nak cari lagi tempat-tempat yang lain yang buat satu malam satu juzuk ni memang mudah. Lah ni nak cari satu malam satu juzuk memang susah tuan-tuan. Dia akan tiba satu zaman nak cari satu masjid yang buat 20 susah. Mai pula ke depan nanti kemungkinan nak cari masjid yang buat 8 pula susah. Tak tahu, kita tak tahu ratus tahun lagi akan datang tuan-tuan. Tapi kita doalah mudah-mudahan semakin hebat kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sembahyang tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan, dan dalam mazhab kita secara itlaq, secara muktamadnya tidak sah dilakukan di luar bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok ada berita Yogyakarta
Depa buat sembahyang tarawih awal. Depa kaya dah kemarin dulu tuan-tuan. Depa kaya dah pasal tok imam dia dah telefon dengan Tuhan dah, kata Tuhan kata kaya. Dan semalam pagi tadi saya tengok berita, tok imam dia mohon maaf. Mau tak mohon maaf, orang minta nombor Tuhan dia tak boleh bagi. Dah boleh telefon Tuhan, tanya Tuhan bila nak kaya. Kan tok imam dia. Dan yang heran tu tuan-tuan, jemaah punya ramai. Semua ikut elok. Kalau kita contohlah tok imam, try buat tengok tadi. Kita raya lah esok tu. Pasal saya telefon dah Nabi. Antara dua, tak kena pukul, kena maki. Tapi yang heran di tempat tu tuan-tuan, semua sami'na wa ata'na. Ikut elok je. Tak ada masalah langsung. Betulnya ada juga lah cendekiawan ke intelektual di situ yang tegak kan. Dia tak ada. Semua ikut belakang. Jadi sembahyang tarawih ni tuan-tuan, dia duduk dalam sembahyang seorang-seorang. Kan? Kalau dalam kategori sembahyang sunat ni, kalau ikut maratib yang diletakkan oleh Al-Imam Az-Ziyadi dan juga diletakkan oleh Al-Imam Ibnu Muqri. Imam Ibnu Muqri dia kata, kalau sembahyang jemaah, hak nombor satu pahala paling banyak, nombor satu yang paling afdal. Kalau sembahyang jemaah ni tuan-tuan, sembahyang sunat hari raya Aidil Adha. Hak ni nombor satu, paling afdal, paling banyak pahala. Sebab tu ibu-ibu main sembahyang raya tu kan, kita minta tempat, kalau pengurusi tak bagi, kita marah dari mana tempat perempuan ni, pasal nak dapatkan hak yang paling afdal tu. Nombor dua, sembahyang hari raya Aidil Fitri. Nombor tiga, nombor empat, sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nombor lima, saya tak biasa buat tuan-tuan, nombor lima ni, sembahyang istisqa, minta hujan. Selama saya hidup ni tak biasa buat, sembahyang minta hujan. Kalau dalam urutan sembahyang seorang-seorang pula tuan-tuan, nombor satu, sembahyang witir. Kerana witir ni dia khilaf. Ada sebahagian ulama yang kata dia wajib. Ada sebahagian ulama macam ulama kita, iaitu mazhab Imam Syafi'i, sunat muakkad. Sembahyang witir nombor satu. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal witir ni. Nombor dua, sembahyang rawatib, sebelum subuh, sebelum zuhur lagi, lepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak. Nombor tiga, sembahyang tarawih. Nombor empat, sembahyang duha. Nombor lima, nombor enam, sembahyang ihram, sembahyang tawaf dan sebagainya lah. Kita nak buat apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan nak sembahyang tarawih, kita dapat tiga-tiga terus tak? Witir dapat nombor satu, ba'diyah isyak rawatib pun dapat nombor dua, sembahyang tarawih nombor tiga. Sebab tu ba'diyah isyak jangan tinggal tuan-tuan, pasal dia lagi hebat daripada tarawih. Kita lepas sembahyang isyak, kita tinggal ba'diyah, duduk menyembang dengan kawan kita. Tarawih kita pulun, rugilah, pasal ba'diyah tu lebih besar daripada tarawih. Sebab tu orang Melayu ni dia kalah tang tu lah tuan-tuan. Dia kalah tang menyembang tu. Tuan-tuan cuba pergi surah Pak Arab. Kalau tuan-tuan pergi surah Pak Arab ni, 20 orang jemaah, 17, 16 orang pegang Quran sebelum nak tunggu qamat ataupun sebelum nak tunggu sembahyang. Tuan-tuan pergi surah Melayu, 18 orang cari member tanya, sihat kot no? Lohok tadi dia tanya dah kawan dia, sihat ke? Asar tanya lagi, sihat ke? Maghrib tanya lagi, sihat kot no? Isyak tanya lagi, subuh tanya, mampus dah kawan tu. Kita kerja tanya, tapi baguslah juga kan, orang Melayu ni dia suka menghubungkan silaturahim. Tapi tuan-tuan tengok, jangan tuan-tuan nak sembang kan, nak apa pun tuan-tuan buat, jangan tinggal ba'diyah isyak tu, kerana dia lebih perlu diutamakan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sembahyang tarawih dia adalah pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat 20, dia tatawuk, dia sukarela, tuan-tuan buat. Tuan-tuan nak buat 8, tuan-tuan buat. Tuan-tuan kalau masjid buat 20, tuan-tuan nak buat 8, tuan-tuan tak payah rungsing, tuan-tuan tak payah risau, tuan-tuan boleh balik. Pengerusi takkan ambil nama lah. Biasa pengerusi kata, siapa hak berdiri 8, hak balik ambil nama dia.
Tak biasa lagi tuan-tuan. Dia tatawuk, dia sukarela, terpulang pada kita. Kita nak buat, kita tak mau buat sudah. Dia tatawuk. Cuma kalau orang nak buat 20, kalau masjid buat 8, dia susah sikit. Pasal dia tak ada pilihan. Ada orang kata, alah kalau nak buat 20, balik sambunglah di rumah. Mohon tuan. Di rumah ni baru nak angkat takbir, ujian macam-macam. Baru nak angkat takbir, Allahu Akbar, cucu rabat tengah belakang. Baru nak angkat takbir, cucu balas keplekat buat lari. Baru nak angkat takbir, buka TV ada bola pula. Kalau muda-muda ni, lah daripada takbir sambil duduk dengar bola. Di masjid lah yang membawa kepada dorongan tuan-tuan. Sebab tu masjid seeloknya dia buat 20, surau buat 8. Cadangan saya lah, supaya jemaah ni dia ada pilihan. Kalau nak buat 20 dia boleh pergi masjid. Dia nak buat 8 dia malu. Ada sebahagian orang ni dia nak keluar tapi dia malu. Jadi dia semayang tu dalam keadaan terpaksa pasal orang tengok dia. Padahal nak malu faham balik je lah. Tak ada orang marah pun tapi dia malu. Bini dia kata, abang bukan nak buat 8. Tu tadi Tok Siok duk tengok abang segan. Dah lah abang bayang sampai 20. Mujak Tok Siok tengok sampai 20. Kalau Tok Siok tengok sampai pagi tak balik ke mana? Dia tatawuk, tak ada masalah. Dia suka rela. Jadi dengan adanya kesunnahan salat tarawih ini tuan-tuan, dia menjadikan Ramadan itu mulia. Cuma satu benda saya nak pesan pada tuan-tuan. Bila kita sembahyang tarawih, kan kita duk sebut bila sampai rakaat yang Al-Badrul Munir tu apa? 6. Al-Badrul Munir Muhammad sallu alaihi. 6 rakaat 6. Keempat, 4. Tuan-tuan kalau di kampung saya tu, saya abang tu, bila Tok Bilal kata Al-Badrul Munir Muhammad sallu alaihi, sallu alaihi ni dia fi'il amar, dia adalah kata suruhan. Jadi bila Tok Bilal kata kat kita Al-Badrul Munir Muhammad, wahai jemaah semua, sallu alaihi, selawatlah kepada Nabi. Kita jangan suruh Tok Bilal balik. Tok Bilal suruh kita suruh dia balik. Tok Bilal kata Al-Badrul Munir Muhammad, Nabi Muhammad ni cahaya yang bersinar-sinar, sallu alaihi, selawatlah. Kita pula kata kat Tok Bilal, sallu alaihi, hanglah selawat. Lah siapa yang nak selawat tuan-tuan? Lepas tu lepas kita kata sallu alaihi, kita tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh Tok Bilal kata Al-Badrul Munir Muhammad sallu alaihi, kita pun sallu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kita kata tu? Pasal Tok Bilal suruh. Bila suruh, kita pun suruh kawan-kawan yang lain juga. Tok Bilal kata kita sallu alaihi, salawatlah kepada Nabi. Kita pun kata kat kawan-kawan kita sallu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan hang suruh aku suruh hang, lah siapa pun tak buat. Jadi kita buat tu. Tapi tak apalah, pasal sebelum ni mungkin tak tahu makna kan. Tapi derah bukan main tu. Sallu alaihi, ngalahkan Tok Bilal lawan lagi kena bawa. Depa pun lawan dengan Tok Bilal. Tak ada siapa pun yang selawat. Di depan ni kita cuba tambah sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah, yang ketiga, mulianya Ramadan kerana adanya peristiwa nuzulul Quran. Dengan adanya nuzulul Quran ini tuan-tuan, maka secara automatiknya Al-Quran ni dia duduk di mana pun benda tu akan jadi mulia. Tuan-tuan tengok mushaf Al-Quran tu, sebelum dicetak Al-Quran di atas kertas tu tuan-tuan, dia hanyalah kertas biasa. Dia hanyalah kertas yang tidak ada apa-apa pun tuan-tuan. Tiba-tiba dicetak Al-Quran di atas kertas tu, la yamassuhu illa al-mutahharun, tak boleh sentuh dah melainkan kena ada ayat semayang. Terus jadi mulia tuan-tuan. Asalnya kertas tu boleh diletakkan di bawah ni tuan-tuan, dicetak Al-Quran di atas dia, terus kita kena tinggikan dia. Tak boleh letak di bawah dah, kena letak di tempat-tempat yang tinggi. Sama juga dengan manusia. Orang ni biasa ya tuan-tuan, dia sama dengan kawan-kawan dia yang lain. Tiba-tiba dia hafal Al-Quran, terus dia diangkat tinggi, dipandang mulia tuan-tuan. Al-Quran ni dia duduklah di mana pun dia jadi mulia. Sebab itulah Nabi kata addibu auladakum ala salasati khisalin, ajarkan kepada anak-anak kamu
Tiga benda. Hubbi nabiyikum, ajarkan kepada anak kamu cinta kepada nabi. Wa hubbi ali baitikum, cinta kepada ahli keluarga nabi. Wa tilawatil Quran, dan ajarkan pada anak kamu membaca Al-Quran. Betul tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya menyeru pada tuan-tuan, hantarlah anak-anak kita ni pi kelas-kelas tambahan Al-Quran tuan-tuan. Walaupun mentaliti orang Melayu ni kadang-kadang pelik, dia hantar pi tuition matematik kena bayar satu subjek RM70, dia kata murah nak mampus. Tiba-tiba dia hantar pergi kelas Quran, Tok Imam ambil RM15, dia kata Tok Imam harga Yahudi. Apa Tok Imam makan derah sangat ni? RM15. Yuran kafar RM5 sebulan, dia kata mahal. Tiba-tiba sekolah abang, yuran kafar kami nak tahun ni daripada RM5 ke RM10. Terus marah pada ustaz-ustazah, kata mahal. Yang hantar tuition puluh-puluh ratus pun ada, boleh pula. Sedangkan matematik itu juga fardu kifayah. Al-Quran lebih pada itu fardu ain tuan-tuan. Lepas tu jangan berkira. Lepas tu pula ustaz yang mengajar Quran ni biasanya dia tak tetap harga. Kita mai tanya ustaz, berapa dah bayar anak saya ni mengaji Quran sebulan ni? Oh, saya ni tak kisahlah berapa pun, tak bagi terus. Ustaz tu kata dia ni memang kurang ajar. Aku kata tak kisah tu, terpulang tak mau membebankan dia. Bagilah, tak bagi terus. Bini dia kata, abang tak bagi ke kat ustaz tu? Ustaz tu kata tak kisah. Abang suka kalau tak kisah, tak bagi terus. Tapi bila anak dia tak boleh, telefon ustaz tu, ustaz kenapa anak saya huruf jim dia tak apa nak boleh ke ustaz? Ustaz tekan sikit kat dia no. Nak tekan lagu mana kalau hang pengerah pun kurang. Bagilah semangat kat ustaz tu sikit kan. Ustaz tu pun nak isi minyak, masa dia, karen rumah dia kan? Mana ada ustaz bayar karen guna bismillah kan? Ada pergi tengok TMB main rumah tu, bismillahirrahmanirrahim, tu automatik terbayar. Tak ada kan? Dia pun kena buat keluar duit juga, kena bayar kan? Isi minyak kereta pun dia kena buat keluar duit. Mana ada ustaz pergi secek minyak, Assalamualaikum, tawakkal ala Allah, penuh. Kaunter tu kata, main Ustaz bayar RM50, lepas tu saya nak tawakal lah. Dia pun kena bayar duit minyak juga kan? Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jangan berkira dalam bab agama kita kan? Yang penting anak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab menghafalnya Al-Quran tadi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni tiga benda yang memuliakan Ramadan. Adanya puasa, adanya Al-Qiyam, dengan adanya nuzulul Quran. Dan ni daripada sudut akhiratnya tuan-tuan. Daripada sudut dunianya, Al-Quran ini mulia dengan adanya bermacam-macam lagi program yang kita buat pada bulan puasa yang tak ada pada bulan-bulan yang lain kan? Bazar Ramadannya kan? Ada orang boleh mencari rezeki dengan berniaga. Dulu mungkin dia berniaga di tempat lain tak sebanyak di bazar Ramadan, juga dapat kelebihan tu tuan-tuan, berniaga di bazar Ramadan. Kita ada program-program yang lain juga. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang puasa, bila mana diwajibkan puasa pada kamu dan kamu melakukannya dengan penuh ketaatan, la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Jadi kita nak tahu pada pagi ni tuan-tuan, kita ni dah puasa berapa hari? 27 hari ni. 27 hari kan? 27 hari ni kita puasa. Kita dah termasuk ke belum lagi dalam ciri-ciri orang yang bertakwa? Tadi pun Tok Imam baca kan, ayat takwa tadi ya. Baca ayat pasal takwa. Khutbah Jumaat, rukun khutbah ada 5 tuan-tuan. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua selawat kat Nabi, yang ketiga ittaqullah, wajib tok khatib sebut. Yang keempat membaca ayat Al-Quran, yang kelima mendoakan orang Islam, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat tu. Pentingnya takwa ni tuan-tuan, sehingga kan siapa-siapa yang berpuasa confirm dia orang yang bertakwa. La'allakum, bukanlah la'alla yang mudah-mudahan di dalam ayat tersebut, tapi la'alla memang dia akan jadi orang yang bertakwa. Jadi kita nak tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebulan dah kita puasa ni, kita termasuk dalam orang yang bertakwa ataupun tidak. Maka Allah Ta'ala sebut ciri orang yang bertakwa di dalam suratul Baqarah. Allah Ta'ala kata ciri yang pertama,
Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam ciri-ciri ni. Allah Ta'ala kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala kata orang yang bertakwa ni tuan-tuan, kalau dia buat silap, dia buat salah, dia buat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia cepat-cepat minta ampun. Apa jua kesalahan yang dia buat, dia cepat-cepat minta ampun. Ini ciri orang yang bertakwa. Dan kalau kita ni tuan-tuan, insya-Allah kalau rajin main masjid, memang dia minta ampun cepat. Kan lepas kita mayang, kita baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita terus minta ampun pada Allah Taala dengan apa kesalahan yang kita buat. Jadi mudah-mudahan kita termasuklah tuan-tuan dalam ciri ni. Lepas pada semayang ya, kita minta ampun. Lepas pada semayang, kita minta ampun dengan dosa yang kita buat. Sama ada dosa itu secara amdan, kita buat tu sengaja, ataupun ghairu amdin, ataupun tidak sengaja. Dan kalau tuan-tuan ada kisah silam, kayak dulu orang ni macam-macam lah. Ustaz Nazih pun kisah silam dahsyat juga tu. Mungkin kita dulu pukul orang ke, kita jahat ke mana. Tuan-tuan jangan risau. Nabi kata apa? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Nabi kata ada seorang manusia fayamalu la ya'malu bi'amali ahli an-nar, dia banyak buat jahat, dia banyak buat dosa tuan-tuan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampailah dia dengan neraka ni pasal dia buat jahat sangat, lagi satu hasta nak masuk dah tuan-tuan, punya jahat. Fayasbiqu alaihi alkitab, dia berubah tuan-tuan. Lepas dia berubah, fayamalu bi'amali ahli al-jannah, dia banyak buat amalan-amalan ahli syurga pula. Fayadkhuluha, maka dia masuk dalam syurga. Jangan risau tuan-tuan. Dan kita yang main masjid pagi ni, kita jangan rasa hebat lagi tuan-tuan. Sebab Nabi kata juga di hadis yang sama. Nabi kata inna ahadakum, ada seorang manusia lagi, la ya'malu bi'amali ahli al-jannah, dia banyak buat baik-baik tuan-tuan, dia banyak buat amalan syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampailah dia dengan syurga ni lagi satu hasta nak masuk dah. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba dia berubah. Fayamalu bi'amali ahli an-nar, dia buat pula amalan-amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dia masuk dalam neraka, wa'iyadzubillah tuan. Sebab tu kita boleh main masjid ni, dua benda kita buat tuan-tuan. Yang pertama, kita doa pada Allah, ya Allah istiqamahkan aku sampai hujung hayat lagu ni lah ya Allah. Yang kedua, tuan-tuan jangan fikir orang yang tak main. Tuan-tuan duk kata tengok rumah depan masjid tak pernah main, mampu pi kat dia tuan-tuan. Kita ni bagu mana ni? Kita ni dia, kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Kita ni tuan-tuan, ambil tahu diri kita dulu sebelum ambil tahu diri orang lain. AJK buat program orang tak main, tak apa tuan-tuan, kita dah buat dah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah masjid tuan-tuan ni ramai lah kan. Ni kuliah subuh tahun ni kira alhamdulillah lah. Lalu saya pergi kuliah subuh, belah-belah di Pun Tebai ni kan biasalah tuan-tuan, belah kami ni tak ramai jemaah kan. Kalau belah saya ni saya biasa pergi kuliah di satu masjid di kampung saya tu. Pergi kuliah maghrib jemaah 2 orang. Dia tanya saya, Ustaz nak kuliah ke nak sembang tak? Saya kata dua-dua saya tak mahu, saya nak balik. Yang paling hebat lagi tuan-tuan, saya pernah dapat jemputan ceramah Maulidur Rasul. Ceramah ni tuan-tuan, ceramah ni kalau tak 100 orang mohong lah. Ceramah mestilah ramai kan. Tak kuliah apa banyak ni, ceramah mesti lagi ramai. Kebetulan hari tu hujan lebat sungguh tuan-tuan. Saya pun bawa lah orang kampung saya 2 orang. Pasal dia ni anak yatim. Jadi waktu tu saya bawa lah, saya tak kahwin lagi waktu tu. Saya bawa dia, saya pergi kuliah mana pun saya bawa dia. Pasal dia tak sekolah, dia nak yatim, betul dia tak sekolah. Jadi saya bawa lah, dia boleh mengaji dengan saya. Pipi surau kunci tu kan.
telefon mengurusi ni, mengurusi, boleh mai dok ni, kita kami nak semayang ni. Lah tuan-tuan, pengurusi tu dia mai tak apa lagi, saya okey lah dia mai tu. Dia boleh tanya saya, tak mai buat apa tau. Dia buka kunci, dia tengok kat papan, oh ada ceramah mana ni ustaz tu? Lagu mana ustaz? Tinggal saya seorang je ni. Dia kata tak apalah, pengurusi pi balik, saya nak ceramah dengan ayat hujan ni. Kami kat sana macam tu lah, jemaah kami taklah ramai macam tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni kira hebat lah. Ni kira dahsyat tuan-tuan. Satu benda tuan-tuan, jangan fikir orang lain tuan-tuan, jalan terus tuan-tuan. Saya pun lepas tu saya pi lagi surau tu, walaupun 3-4 orang saya pi. Tak ada lah saya nak merajuk, saya kata malah pi ya 3 orang kuliah apa kan. Saya pi tuan-tuan. Pi tak ada orang pun pi. Karen tak ada pi. Kan? Ada satu masjid tu dia letak lampu torchlight tu, dia suruh saya kuliah juga. Saya pun tak tahu nak kuliah lagu mana, nak jerakah pun tak boleh tuan-tuan. Saya kata pengurusi ni Karen tak ada ni. Karen tak ada ustaz, tapi kita semangat ustaz. Memang semangat saya yang teruk nak kena jerakah. Saya pun kuliah juga pasal pengurusi suruh. Kuliah tuan-tuan, lah lampu menyala, leno habis. Saya kata korang hajak kira aku duduk sembang seorang tadi ni. Semua leno depan ni. Yang mai tu 6 orang ya tuan-tuan. Kan? 6 orang ya. Hak lain dah pala duduk tu. Elok-elok buka lampu tu baru duduk tu, duduk gesek mata. Saya kata bik tak payah kuliah, saya dengan duduk jerakah peluh cerau dah tuan-tuan ni. Dah macam pi ke pedalaman Sabah tu. Padahal duduk di Pulau Pinang. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat amalan istiqamah sampai akhir hayat. Ciri yang pertama, cepat-cepat minta ampun. Ciri yang kedua, Allah Ta'ala sambung ayat itu, Allah Ta'ala kata allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa tuan-tuan, depa ni menginfakkan harta mereka. Fis sarra', ketika mereka dalam keadaan senang, depa infak harta. Wad dharra', ketika depa susah pun depa infak harta mereka juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Melayu dalam bab infak harta memang tuan-tuan. Kita dalam bab sedekah memang insya-Allah orang tua-tua dulu ajak kat kita jumpa budak bagi duit. Orang tua-tua dulu ajak kalau jiran kita anak dia baru bersalin bagi duit kat anak tu. Sampailah kita buat. Orang sunat kita bagi duit. Lepas tu siapa nak duit banyak, sunat banyak kali tuan-tuan. Nanti duit banyak bawah bantai. Memang orang Melayu ni dia kuat bagi duit tuan-tuan. Alhamdulillah dalam bab ni kita tak nafikan kita hebat tuan-tuan. Cuma satu benda yang kita kecewa, ada sebahagian manusia yang mengambil kesempatan di atas kebaikan orang Melayu ni. Tuan-tuan tengok yang terbaru ni, yang diviralkan, yang pengemis tu 15,000 tuan-tuan. Tok Imam gaji apa? Tak ada gaji Tok Imam, allowance ni kan, sleep pun tak ada. Dia 15,000 tuan-tuan, naik kereta X50. Kita beli Myvi tu pun jenuh nak bayar. Dia beli X50 tuan, 15,000. Hasil daripada mengemis, mendapatkan duit yang bukan sepatutnya. Dia yang dapat duit orang bagi tu, dia ni dah kira muzaki lah, dah kira dia ni pengeluar zakat dah tuan. Hak bagi tu pula asnaf. Heran kita ni. Tapi tuan-tuan, hak 15,000 tu sikit tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok yang sebelum Covid, yang direkodkan di ibu kota 60,000 tuan-tuan sebulan. Sebulan 60,000. Itu kalau tuan-tuan biasa pergi makan di KL. Saya tak tahu di Penang pun saya jarang makan belah sini tuan-tuan. Saya duduk di sana. Memang tak keluar kampung, duduk di Jawi tu. Sini pun saya jarang makan. Saya biasalah makan sekali kot di Batu Feringgi, bukan Batu Feringgi, di Queens Bay sekali. Itu pun pasal adik je. Kalau tuan-tuan makan di belah Kuala Lumpur, tuan-tuan makan ni 20 minit tuan-tuan makan, lebih kurang 10 orang tak lari tuan-tuan yang akan mai minta sedekah. Mai yang tak ada tangan, mai yang tak ada kaki, mai yang tak ada mata, mai yang tak ada kepala apa dah. Kita tengok terkejut, dia pun terkejut. Minta ni tuan. Rupanya saya biasa makan di Kuala Lumpur ni, saya biasa duduk lama tuan, duduk 3 jam di kedai makan tu. Sebab kena sidai dengan kawan. Kawan kata hang tunggu sat. Sat dia 3 jam tuan. Mujak dia tak bang, hang tunggu lama sikit. Saya rasa boleh iktikaf lah. Saya tunggu 3 jam tuan.
Hak makcik yang tak ada tangan tu mai, minta dek tak bagi, tunggu lebih kurang sejam, dia lagi. Maknanya kita tahu bahawa dia pusing tuan-tuan. Bila trip pertama habis makan, dia mai pula yang kedua, trip kedua habis makan, dia mai pula trip yang ketiga. Sampai dia mai kat saya, dia pun tanya, saya pun makcik lagi. Dia pun dah pening dah. Tuan-tuan bayang, yang makan di kedai tu bukan sikit. Kuala Lumpur ni kan kedai dia besar-besar, 300-400 orang kalau food court dia. 200 orang tak bagi, 100 orang dia bagi. Seorang RM1 dah 1,000 dah. Dah RM100 dah. Dia pusing 10 kali dah 1,000 dah. Kalau 10 kali pusing, kalau RM1, kan orang Melayu ni kadang-kadang, oh kesiannya tangan tak ada, nak ambil dah RM10. Padahal bila masjid minta kita nak buat sumbangan buka kapek dah, orang lerak lari tuan-tuan. Hak yang pengemis tu bukan main nak bagi. Betul tuan-tuan dan rahmat Allah, kita kembali pada satu benda tuan-tuan. Apa yang Nabi ajak kita dalam bab sedekah? Al-aqarib tuan-tuan. Sedekah yang terdekat dulu. Kita ada duit banyak, kita nak sedekah, cari adik-beradik kita yang miskin dulu. Kayakan adik-beradik kita dulu. Alhamdulillah adik-beradik dah kaya dah. Kayakan jiran-jiran kita. Jiran dah kaya dah. Kayakan orang kampung kita. Orang kampung pun dah kaya dah. Jarang lah kot satu kampung kaya. Kan? Kayakan orang terdekat kita. Masjid kita, sumbang pada masjid kita. Walaupun di utara ni kita ada banyak masjid-masjid popular, Masjid Madad, Masjid Bushra. Tapi tuan-tuan dan rahmati Allah, yang aulanya, yang utamanya adalah tempat kita duduk. Naikkan tempat kita dulu, surau-surau kita yang terbengkalai itu naikkan dulu, baru naikkan tempat orang lain tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada orang duk berbangga isu korban. Dia tunjuk kat kawan dia, tengok ni makcik buat korban dekat Madinah. Hak sembelih ni Pak Arab tu sebut nama makcik ni. Hampa buat dekat sini mana, Batang Damai. Yang sembelih hampa tu imam Melayu, ni makcik ni tu Arab sembelih ni. Tuan-tuan, kita duk bagi korban di luar sampai daging tu terlalu banyak sampai tak diagihkan. Akhirnya orang terdekat di kampung kita nak makan daging pun tak boleh. Apa cerita ni tuan? Saya kalau balik raya korban di Kuala Lumpur, dia belah rumah isteri. Kalau belah Pulau Pinang, belah Limbung Tebal tak jadi isu tuan-tuan. Dia tak ada masalah. Alhamdulillah. Pulau Pinang sempoi belakang lah. Pergi di KL tuan-tuan, penduduk dia punya ramai tuan-tuan. Masjid sembelih 2 ekor lah. Sebab tak ramai yang masuk, ramai yang buat online. Tuan-tuan bayang 2 ekor yang ambil nombor ni punya ramai ni, ambil nombor ni. Sampai lembu tu pun tengok, cukup ke ni? Lembu tu kata ni macam tak cukup ni. Pak mentua saya biasa sekali tuan-tuan. Dia ambil nombor, dia beratok, dia bawa balik nombor juga. Nak buat apa nombor tu? Kata ayah pasal apa balik nombor ni? Daging habis 2 ekor, hak beratok punya ramai. Ni macam mana tuan-tuan? Kalau di Pulau Pinang, tak tahulah tempat saya selalu masjid 8 ekor kan, satu kampung 7 ekor. Jadi alhamdulillah lah kita dapat merasai daging tu. Nak beli daging sekilo bukannya murah tuan-tuan. Sekilo apa dah ni? 38 lah. 40 dah. 40 dah tuan-tuan. Kalau macam orang kaya mungkin dia mampu. Kalau orang yang kurang berkemampuan ni tuan-tuan, nak beli setengah kilo yang RM20 tu pun kita fikir banyak kali tidak. Jadi time ni kita nak makan daging, tiba-tiba tak dapat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, al-aqarib. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaiz, tahan marah tuan-tuan. Orang buat pilah apa pun kat kita, orang kata apa pun kat kita, kita tahan marah. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Furqan, Allah Ta'ala kata wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, orang yang dianggap sebagai hamba Allah yang istimewa ni siapa dia tuan-tuan? Wa idza khatabahumul jahilun, bila mana orang jahil kata kat dia, orang jahil maki dia, orang jahil kata macam-macam kat dia, qalu salama, dia balas yang baik-baik. Susah sikitlah yang ni tuan-tuan. Saya pun rasa susah bila orang kata kat kita, kita kata balik. Orang tak dan kata, kita kata dulu.
Tapi kalau orang kata kat kita, kita balas dengan perkataan yang baik, kita termasuk dalam ciri hamba Allah yang istimewa di sisi Allah. Lepas kita tahan marah dengan orang buat kat kita ni tuan-tuan, wal afina 'anin nas, kita memaafkan mereka. Dia buat macam-macam, bohonglah tuan-tuan yang mai pagi ni. Saya yakin semua kita besok orang bagi sakit hati kita, sama ada orang terdekat dengan kita ataupun orang jauh dengan kita. Tapi ingat tuan-tuan, orang yang bertakwa, kaziminal ghaiz, tahan marah tu, afina 'anin nas, maafkan. Di kampung saya tuan-tuan, ada seorang pakcik ni, dia bergaduh kes pinjam periuk masjid. Kawan ni kenuri, dia pinjam periuk, kawan tu pun kenuri juga nak pinjam periuk, bergaduh. Tuan-tuan tahu berapa tahun? 7 tahun gaduh pasal periuk. Apa? Saya kadang-kadang naik pening. Padahal kenuri kawan tu esok tu, kenuri hak kawan ni hari ni, gunalah hari ni, esok bagi kat kawan tu. Gaduh 7 tahun kan. Tadi macam tuan-tuan tadi kan, habis mayang tuan-tuan salam ramai-ramai kan, salam sallallahu tu, salam-salam tu. Pakcik ni kalau dia salam sampai kat pakcik hak periuk tadi ni, dia akan terus keluar pada masjid. Ni cerita betul tuan-tuan. Bila saya tegur tuan-tuan dalam kuliah saya, dia terus tak main kuliah saya. Lepas tu saya jadi imam pun dia tak main mayang belakang saya. Lepas tu ayah saya ustaz juga, ayah saya tegur dalam kuliah, dia tak main kuliah ayah saya juga. Ni siapa yang tegur, semua dia tak pi kuliah. Pasal apa? Periuk tuan-tuan. Kita abang letakkanlah pasal periuk kita nak bermusuh-musuhan. Baiklah balik, tak main kuliah terus kan? Dan lebih teruk ayah saya, bila ayah saya tegur satu hari tu, ayah saya ni dia imam masjid. Ayah saya tak pi sembahyang subuh sebab ayah saya demam. Dia geram kat ayah saya, dia main azan kat rumah. Wallahi tak tipu tuan-tuan, itulah kali pertama rumah saya kena azan. Lalu orang azan ni pasal rumah tu ada setan. Hak ni setan ni main azan. Dia boleh azan di rumah, jiran saya keluar terkejut. Siapa dia azan pukul 6.30 ni? Habis mayang subuh kan 6.30. Waktu tu subuh ke 6, azan ke 6.30. Jiran main rumah saya, dia mengekek, dia kata Ustaz Bakri kena azan, dia kata. Kan dia ingatkan orang lain kena azan, ustaz pun kena azan. Lalah bini dia mai minta maaf lah, laki saya buat perangai lagu ni apa semua. Tu punya dahsyat tak bergaduh. Buat apa kita nak bermusuh-musuhan lama-lama tuan-tuan, sedangkan kita hidup di dunia ni hanyalah sementara. Duduk di dunia ni hanyalah sat. Dan kita main masjid ni tuan-tuan, kita nak bagi dosa-dosa kita hilang. Tidak. Kita semayang sunat, bila kita rokok dosa kita jatuh, bila kita sujud dosa kita jatuh, kita senyum kat orang dosa kita jatuh, kita salam kat orang, kan Nabi kata ma min muslimaini, tidaklah dua orang Islam yaltaqiyani, yang mereka dua berjumpa, fayatasafahani, kemudian mereka bersalaman, illa ghufira lahuma qabla an yafriqa, melainkan diampunkan dosa mereka. Betul tuan-tuan salam ramai-ramai tadi ni, alhamdulillah tuan-tuan, berapa ramai tuan-tuan salam tadi, berapa banyak dosa tuan-tuan yang telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan tahu tak Sungai Aceh, tapi tak Sungai Aceh belah saya lah. Hak ni depa salam lagi dahsyat tuan-tuan. Depa salam sallallahu, dia gagau. Dia gagau hak kawan dia. Sallallahu, dia gagau. Saya waktu tu kali pertama saya pergi kuliah tu, saya guru takmir Pulau Pinang, dan dihantar ke surau tu lah. Habis jadi imam tu tuan-tuan, tengok kawan hujung kena gagau ni. Dia kena gagau, sebelah dia kena gagau, semua pekat kena gagau ni. Saya peluh dah, takkan aku pun kena lagi. Kalau kena ni saya nak bang jebat agama, saya tak mau pergi dah. Tuan-tuan, yang gagau ni tuan-tuan tak elok tuan-tuan, di rumah Allah Ta'ala ni kan, pergi gagau teluk kawan tiba. Yang seronok tu tuan-tuan, yang kena gagau tu semua kenyeh, la ilaha illallah. Dan lebih teruk lagi tuan-tuan, yang gagau ni semua umur 60-an 70-an, yang tangan duk gitu dah, serak gagau hak kawan. Gagau tak ada apa aku tahu, dia duk gagau hak kawan. Dia jadi beat tuan-tuan. Tu saya habang kat pengurusi,
Pengurusi tak boleh ke pengurusi tegur sikit jemaah kita ni kan, sampai tak beradab sangat dalam rumah Allah Ta'ala ni. Pengurusi kata, ustaz, saya nak tegur lagu mana? Saya pun kena gagal. Saya kata, oh, tak beraya lah, kalau tu pengurusi pun kena. Ni tuan-tuan, ni antara salah satu benda yang boleh tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak melawak tak ada masalah, tapi melawak adalah benda yang elok kan. Cuit apa pinggang ke ataupun tepuk bau ke kan, tak apa ni, daripada gagal tu tuan-tuan tak sopan dah dalam rumah Allah Ta'ala. Sebab benda tu dia, bila kita salam dengan kawan, dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah sekadar tu. 4 ciri orang yang bertakwa: cepat-cepat minta ampun, rajin menginfakkan harta, tahan marah dan juga memaafkan orang. Kalau ada 4 ciri ni tuan-tuan, mana kata kita telah pun berpuasa dengan sesungguhnya, kita telah pun berjaya menepati puasa yang disyariatkan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya mohon maaf kalau terkasar bahasa dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi, dan terima kasih kepada AJK tuan-tuan. Walaupun saya kali pertama main sini, tapi layanan Syarif yang dari belakang tu, terima kasih. Layanan AJK yang sangat baik, pengurusi pun baik. Selalu kalau pergi kuliah yang orang lain, saya main sini pasal Ustaz Nazih yang berkenan. Lalu orang tak layan, dan orang tengok gitulah. Tapi masjid ni alhamdulillah layanan sangat baik. Saya doakan masjid tuan-tuan ni terus istiqamah membuat ibadah sampai akhir hayat tuan-tuan. Tuan-tuan juga doalah saya supaya saya jadi macam tuan-tuan, hebat dan juga istiqamah sampai hujung usia insya-Allah. Dan kita jumpa lagi kalau ada rezeki pada masa akan datang. Wallahu taala a'lamu wa a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.